Uh, Memang saya mengikut arahan dan saya masih lagi dalam perlindungan dan di bawah perlindungan, dan semua pergerakan saya memang tak lampaunya di bawah jagaan Perkip. Jadi kira buat masa ni alhamdulillah, kira selama yang saya di bawah Perkip, saya tak ada lagi ancaman. Cuma ancaman daripada keluarga tu kira mula-mula berbau-bau. Jadi kira itulah saya mengharapkan ada pihak-pihak yang boleh kira keselamatan keluarga. Saya tak kisah kalau saya sendiri tercalar, tapi keluarga kepentingan. Tak nak jadi macam tu. Benda ni macam tak ada apa pun. Bagi masyarakat yang luar, bukan mereka yang kena. Kira benda yang macam ni memang rasa tak ada serius. Hari ni kita dengar orang kena bunuh walaupun di tepi jalan, kita tak ada rasa apa pun. Hari-hari anak gadis yang dilacurkan kerana terpaksa ataupun kena tipu, tak ada perasaan. Semua tu orang Islam, semua ada kalimah, semua ada pembawakan, ada kalimah. Kira mereka bukannya tak belajar, mereka belajar. Mana yang atas saya ada seorang, dia dah lama dah, dia dah kena gantung lah. Atas desak dia lah saya lari daripada tu. Saya tertarik dengan soalan yang dikemukakan oleh saudara kita tadi, iaitu tentang adanya arahan daripada orang-orang atas terhadap ahli-ahli sindiket untuk menjalankan kegiatannya. Dan bila bercakap tentang kegiatan yang berkaitan dengan jenayah ataupun masalah gangsterism, masalah samsing, masalah kongsi gelap, sebenarnya ini merupakan masalah yang bersifat sejagat. Dan saya lahir dalam masyarakat Cina di Panamaran. Panamaran itu lebih daripada 30 tahun yang lepas dikenali sebagai kawasan samsing. Sebab itu pada nama saya pun ada sing. Tapi nasib baik saya tak membesar sebagai samsing. Dan saya sekolah di sekolah Dato' Hamzah memang terkenal sebagai sekolah samsing. Sampai kan polis diletakkan untuk mengajar kepada pelajar-pelajar di sekolah Dato' Hamzah disebabkan kesamsingan yang berlaku di sekolah tersebut. Punah jahatnya budak-budak itu. Sebab mereka ini terlibat dengan kongsi gelap. Bila sebut saja tentang kongsi gelap, kita sudah pasti akan kaitkannya dengan orang Cina. Orang Cina dengan kongsi gelap tak boleh dipisahkan. Sebab itulah kalau kita baca sejarah Malaysia, sewaktu berlakunya peperangan di antara anak-anak raja, kongsi gelap Cina juga terlibat. Sebab berebutkan kawasan Lembong, iaitu di antara Puak Gihing dengan Puak Haisan. Itu merupakan kumpulan kongsi gelap. Tapi kongsi gelap orang Cina ni tak sama dengan kongsi gelap orang India dengan kongsi gelap orang Melayu. Kongsi gelap orang Cina ni ada dia punya peraturan, ada dia punya law, ada dia punya tata tertib yang perlu diikuti. Saya biasa tengok orang tetap. Waktu saya kecil, di hadapan mata saya, di depan rumah saya, orang tetap sampai berdarah, seluruh badan dia berdarah. Itu perkara biasa di kalangan orang Cina sebab berebutkan kawasan. Sebab itulah kawasan tu tak boleh dikacau oleh kongsi gelap yang lain. Kongsi gelap 18 tak boleh masuk kawasan kongsi gelap 21. Ada juga kongsi gelap 006, macam-macam kongsi gelap yang ada. Berbanding dengan samsing sekarang ni, saya tak faham dengan samsing sekarang. Samsing tak kena pada tempat dia. Yang sekarang muncul samsingnya ialah samsing Melayu dengan samsing India. Samsing India sekarang ini nombor 1. Sampai ke Taman Sentosa, bersebelahan dengan Taman Sri Andalas, yang menjadi tempat saya itu menjadi pusat samsing. Dan rupa-rupanya samsing India itu, dia punya big boss dia bukannya India, big boss dia Cina. Cina gunakan orang India buat kerja-kerja jahat. Yang kena budak-budak India, yang selamat Cina. Punya bijak kepala otak orang Cina. Dalam bijak berniaga, bijak juga menggunakan anak-anak India, anak Melayu. Sebab itulah saudara dan juga saudari yang saya hormati sekalian, sebab itulah dunia samsing ni
sebenarnya telah menyeleweng daripada asasnya yang sebenar. Dunia samseng dulu tu tak sama dengan dunia samseng sekarang. Dunia samseng dulu tu memang kita boleh selesaikan di atas meja perundingan. Sebab itulah anak-anak gadis tak dikacau oleh kongsi gelap. Kongsi gelap tak pergi rogok orang, tak pergi ganggu golongan wanita, tak pergi ganggu budak-budak sekolah. Tak macam samseng sekarang, semua orang dia tibai. Pendatang tanpa izin Indonesia ditibai oleh 15 wanita India. Tak mampus ke dia. Jadi saudara dan juga saudari yang saya hormati sekalian, dan kerana itulah maka untuk menyelesaikan segala bentuk masalah yang berlaku dalam masyarakat kita ni, maka kita tidak mempunyai pilihan lain melainkan kita perlu mengaku bahawa umat Islam khususnya sudah tidak berpegang pada Islam, tetapi mereka berpegang pada ideologi yang datang daripada Barat. Mereka meletakkan dunia itu sebagai matlamat, padahal kita sebagai orang Islam ni, akhirat itu matlamat kita. Dunia ni ibarat jambatan, dunia ni ibarat kebun untuk kita bercucuk tanam, untuk dituai hasilnya di akhirat. Dan bila kita memisahkan dunia daripada akhirat, bermakna kita tak boleh lagi beramal dengan Islam. Nak amal dengan Islam macam mana? Sebab Islam ni komplit. Islam ni satu cara hidup yang semur. Tak ada satu perkara punya terlepas daripada Islam. Sebut saja ekonomi, dalam Islam ada. Pendidikan, dalam Islam ada. Sosial, Islam ada. Semua benda ada. Daripada benda yang paling kecil sampai benda yang paling besar, semuanya ada dalam Islam. Yang kita pegang pada ideologi yang datang daripada Barat itu pasal apa? Dan inilah kerosakan yang berlaku. Jadi saudara dan juga saudari yang saya hormati sekalian, pemisahan dunia daripada akhirat ini kita samakan, biasanya kita faham sebagai pahaman sekular, sekularisme. Dan pasal apa sekularisme ini bercanggah dengan Islam? Saya minta maaflah, umat Islam pada hari ini lebih berpegang pada sekularisme berbanding dengan nak berpegang pada Islam. Dan sekularisme ini dikatakan bercanggah dengan Islam. Yang pertamanya, dia mempunyai matlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang tidak mempunyai agama, iaitu satu masyarakat etis. Dan masyarakat yang tidak mempunyai agama ini lebih berbahaya daripada masyarakat yang murtad. Orang murtad ini sekurang-kurangnya dia keluar daripada Islam. Memang hukuman dalam Islam terhadap orang murtad memang cukup berat, boleh dibunuh. Tapi orang yang murtad ni dia keluar daripada Islam, masuk Hindu, masuk Buddha, masuk Bahai, masuk Kristian, sekurang-kurangnya mereka masih mempunyai agama, masih percaya pada Tuhan. Sedangkan orang etis ni langsung tak percaya pada Tuhan, langsung tidak berpegang pada agama, lagi berbahaya. Dan inilah yang berlaku pada hari ini. Sebab itu adanya black metal, adanya budak-budak makan sampah. Mereka bukan sekadar keluar daripada Islam, tetapi mereka tidak memperakui sebarang agama dan mereka langsung tak percaya pada Tuhan. Yang kedua pula dikatakan sekularisme bercanggah dengan ajaran agama Islam sebab dia nak melahirkan satu masyarakat yang bersifat kebendaan, cintakan benda melebihi segala-galanya. Bukannya kita tak boleh cari wang, bukannya kita tak boleh jadi kaya, tapi wang yang kita gunakan itu sepatutnya digunakan untuk membantu masyarakat Islam, untuk tujuan-tujuan kebajikan, untuk mendapatkan keredaan daripada Allah, untuk mendapatkan pahala. Itu yang betul. Tapi bila kita letakkan dunia, benda ini sebagai matlamat, maka akan berlakulah banyak kerosakan, dan kerosakan itu akhirnya akan ditanggung oleh anak-anak muda kita. Yang ketiga pula, bercanggahnya sekularisme itu dengan ajaran agama Islam sebab dia melahirkan masyarakat yang bersikap individualistik, iaitu masyarakat yang tidak prihatin. Yang keempat pula ialah sekularisme nak melahirkan satu masyarakat yang cinta kehiburan. Sebab itulah kita tengok anak-anak muda kita ni berlakunya kerosakan itu di pusat-pusat hiburan. Sebab itulah nak selesaikan masalah dadah, nak selesaikan masalah yang berkaitan dengan AIDS, bukannya bagi kondom secara percuma. Bagi kondom secara percuma bermakna menggalakkan orang melakukan seks secara bebas. Tapi ada orang jawab, orang yang mempertahankan pemberian kondom secara percuma,
Dia kata bagi kondom pada orang ramai, terutamanya kepada penagih, kepada golongan remaja, takkan menggalakkan mereka melakukan hubungan seks. Dia tahu ke fungsi kondom itu? Apa gunanya kondom? Dia ingat kondom kita gunakan tiup belon. Dia ingat kita isi air dalam kondom itu, kita minum air itu. Kondom itu digunakan untuk melakukan hubungan seks. Sebab itulah kita menentang sebarang bentuk penjualan kondom secara terbuka di 7-Eleven, di kedai-kedai runcit dan juga seumpamanya. Tidak ada sekatan, tidak ada hambatan. Budak-budak sekolah boleh beli kondom. Kalau jual terbuka pun berlaku dia masalah sosial. Ini kan pula nak bagi secara percuma. Nak selesaikan masalah dadah. Dia kata bagi jarum suntik secara percuma. Bagi pula dadah jenis baru untuk para penagih dadah. Benda itu mengarut. Dia kata negara lain buat berjaya. Siapa kata berjaya? Negara Thailand bagi kondom percuma. Masalah AIDS tak selesai. Masalah AIDS semakin meningkat daripada sehari ke sehari, sampaikan negara Thailand dikenali sebagai negara yang paling banyak berdepan dengan masalah penyakit AIDS. Sebab berpunca daripada industri pelacuran. Jadi nak selesaikan masalahnya bukannya susah sangat. Cuba cek pusat-pusat hiburan. Jadi sarang, jadi ibu kepada penjualan dadah, penjualan-penjualan roci, ekstasi, macam-macam lagi jenis pil hayah. Jadi saudara dan juga saudari yang saya hormati sekalian, amat malang sekali saya tengok anak-anak muda kita ni terlalu taksub pada hiburan. Bukannya kita tak boleh berhibur. Hiburan merupakan sebahagian daripada fitrah kejadian manusia. Kita secara fitrahnya perlukan hiburan. Tapi hiburan yang kita nak itu bukan hiburan daripada barat. Hiburan yang kita nak itu ialah hiburan ikut cara Islam. Konsep hiburan dalam Islam ni cukup luas. Bukan sekadar muzik, bukan sekadar lagu, bukan sekadar menyanyi, bukan sekadar menari. Tetapi hiburan dalam Islamnya bermakna sesuatu mendatangkan ketenangan, sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, sesuatu yang mendatangkan kegembiraan. Sebab itulah kalau kita baca Quran itu, dia mendatangkan ketenangan pada kita. Itu merupakan sebaik-baik hiburan. Kalau kita bergurau senda dengan anak bini kita, mendatangkan kebahagiaan pada kita, itu juga merupakan satu bentuk hiburan. Dan kalau kita bertafakur, merenung ciptaan Tuhan yang indah, saujana bukit bukau, tapi sekarang nak cari bukit pun susah. Semua habis kena gondol dan juga ditarah. Kita tengok kejadian bukit bukau, gunung ganang, mendatangkan ketenangan pada kita. Itu juga merupakan satu bentuk hiburan. Hukum hiburan dalam Islam adalah harus. Keharusan itu ada dia punya syarat-syarat dia, ada dia punya batas-batas dia. Saya pun heran lah. Remaja sekarang ni, anak-anak kita ni, tanya pada dia, bila besar nak jadi apa? Nak jadi penyanyi, nak jadi artis, nak jadi penghibur. Sebab itulah buka televisyen. Apa rancangan yang paling popular? Rancangan hiburan. Malaysia Idol. Semalam ada Malaysia Idol. Tinggal 24 orang. Tengok tak Malaysia Idol? Janganlah tak mengaku. Saya tengok, saya mengaku. Semalam letih-letih sempat juga saya tengok. Tinggal 24 orang aja. Dan minggu depan mungkin tinggal separuh lagi. Jadi sikit-sikit lalai itu akan masuk final. Cuma Malaysia Idol ni, bukan saja adanya Malaysia Idol, ada juga Who Will Win, ada juga audition, Akademi Fantasia, Malaysian Top Host. Yang sekarang yang terbaru ni, mentor tunjuk ajar kusifu. Jangan ingat saya tak tahu. Semua benda saya tahu. Jadi saudara dan juga saudari yang saya hormati sekalian, cuma satu kali ni Malaysia Idol, saya pun heran pasal apa umat Islam tidak berkata apa-apa tentang istilah idol. Idol tu bermakna idola dalam bahasa Melayu, memuja. Idol tu kalau orang itu artis, bermakna kita memuja artis. Kalau orang itu makhluk, bermakna kita memuja makhluk. Sedangkan dalam Islam kita tak boleh puja manusia.
Kita tak boleh puja artis, kita tak boleh puja benda, tak boleh puja kubur, tak boleh puja pokok, tak boleh puja sungai, tak boleh puja laut, tak boleh puja apa semua. Hatta Nabi baginda Rasulullah pun kita tak boleh nak puja. Yang kita puja tu, yang kita sembah ialah Allah, Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Tapi kita boleh jadikan Nabi sebagai contoh teladan kita, Nabi sebagai ikutan kita, Nabi sebagai rujukan kita. Jadi saudara dan juga saudari yang saya hormati sekalian, kita tak boleh puji artis, tapi kalau sekadar nak minat artis tak jadi masalah. Minat je, tapi jangan sampai memuja. Dan saya tertarik dengan karnival show heboh. Tadi Ustaz ada sebut tentang show heboh. Memang heboh sungguh. Pasal apa jadi heboh? Apabila Datuk Harun Sani buat statement, dia kata karnival show heboh itu haram. Dia buat statement itu bukan seorang, dia buat bersama dengan 5 mufti yang lain, bermakna 6 orang mufti berpakat, mereka berbincang, akhirnya mereka buat keputusan karnival show heboh itu haram. Saya kesian dengan Datuk Harun Sani, bantai kiri kanan depan belakang, tak bagi dia chance, tak bagi dia peluang untuk mempertahankan diri, membuat penjelasan yang lanjut. Sedangkan saya kenal baik dengan Datuk Harun Sani, dah hampir 10 tahun saya kenal dengan Datuk Harun Sani. Datuk Harun Sani ni, saya dulu saya pernah berforum dengan Datuk Harun Sani dalam televisyen, tapi bukan dalam forum perdana. Tapi sekarang saya, Datuk Harun Sani, Datuk Ismail Kamus, ramai lagi dah tak boleh masuk televisyen, biar sama-sama pada muka. Tapi biasa juga berceramah dengan beliau di luar daripada televisyen. Dan kalau kita kenal dengan Datuk Harun Sani, dia merupakan seorang mufti yang cukup hebat. Dia bukan calang-calang ulama. Barangkali merupakan di antara atau satu-satunya mufti di Malaysia yang fasih cakap bahasa Inggeris. Jangan ingat mufti tak tahu cakap bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris Datuk Harun Sani ni bukan bahasa Inggeris kokak, tapi bahasa Inggeris international. Sebab itulah Sultan Perak cukup sayang sangat dengan Datuk Harun Sani, selalu berbincang-bincang dengan dia dalam bahasa Inggeris. Dia cakap bahasa Inggeris tu, kalau kita lawan cakap dengan dia, kita kalah. Dan dia merupakan di antara mufti yang jarang buat statement. Tahun 2004, tahun lepas, berapa banyak statement dia buat? Cuma satu je. Dia kata karnival show heboh tu haram, mewakili ni mufti yang lain. Tahun 2003, satu juga statement dia buat. Dia minta kalau boleh filem-filem Bollywood diharamkan penayangannya. Dan pasal apa kita tak tanya? Kenapa dia minta filem Bollywood diharamkan? Sebab di Perak itu berlaku masalah murtad. Kalau di Kedah, di Johor, Selangor, orang Islam, orang Melayu keluar daripada Islam masuk Kristian, di Perak kesnya lain. Gadis-gadis Melayu ramai yang keluar daripada Islam masuk agama Hindu. Pejabat mufti Jabatan Agama Islam Perak buat kajian pasal apa gadis-gadis Melayu keluar daripada Islam masuk Hindu. Dan hasil daripada kajiannya, mereka mendapati salah satu daripada sebabnya ialah kerana pengaruh daripada filem Bollywood. Disebabkan gadis-gadis Melayu tertarik dengan ketapanan pelakon-pelakon lelaki dalam filem Bollywood, sampaikan mereka nak kahwin dengan jejaka-jejaka yang muka dia macam Shah Rukh Khan. Sanggup keluar daripada agama dia. Tapi yang mereka dapat bukan pelakon Hindustan, bukan jejaka Hindustan. Kalau bernasib baik dapat Pakistan. Kadang-kadang Hindustan tak dapat, Pakistan tak dapat, yang dapat Bangladestan. Naya hidup dia, bawa balik ke Bangla hidup susah. Dan karnival show heboh itu haram. Di antara hujah beliau yang pertamanya ialah sebab orang yang hadir itu terjerumus ke lembah kemaksiatan. Orang melakukan seks secara bebas. Karnival show heboh yang dibuat di Al-Usta, di Kedah, dijumpai kondom bertaburan, beratus-ratus kondom yang sudah digunakan ataupun yang baru saja digunakan, mereka jumpa. Di Ipoh juga jumpa kondom. Di kebanyakan daripada tapak expo show heboh itu mesti jumpa kondom, bermakna orang melakukan seks secara bebas. Yang kedua pula ialah orang yang hadir itu bergaul secara bebas.
tanpa sebarang sekatan dan juga batasan, secara keterlaluan, tanpa perasaan malu, melanggar adab sopan masyarakat kita. Yang ketiga pula, orang yang buat persembahan dalam karnival heboh, konsert mega dia, mendedahkan aurat dia. Saya biasa tengok, kadang-kadang tengok balik daripada ceramah, berehat sekejap, buka ulang tayang show heboh. Dan saya tengok banyak artis yang buat persembahan. Setiap kali saya tengok, artis perempuan ni mesti ada dalam kebanyakan program show heboh. Artis ini suka sangat nyanyi lagu Hai Hai Bye Bye. Kalau nak tahu siapa nyanyi, ceklah dengan TV3. Dan setengah daripada artis perempuan tu pakai baju punya seksi. Dalam pakai baju seksi, pakai t-shirt singkat, pakai seluar jin bawah pusat, nampakkan pusat. Dia ingat pusat dia cantik sangat. Saya nak tunjuk pusat. Sebab itu dikatakan karnival heboh itu haram. Yang keempat pula, orang yang hadir dalam karnival heboh melalaikan solat. Datang nak tengok konsert, tunggu depan stage, masuk Zuhur tak bersolat, masuk asar tak bersolat, takut bila dia bangun, orang take over tempat dia. Sampai perut dah kembung, tahan kencing juga, habis dia punya show. Jadi saudara dan juga saudari yang saya hormati sekalian, sebab itulah nak selesaikan masalah sosial ni, pangkalnya kembali pada Islam. Selagi mana kita berpegang pada ideologi daripada Barat, selagi mana kita berpaksi pada Barat, selagi mana kita terus mengamalkan budaya-budaya yang bukan daripada Islam, selagi itulah kerosakan akan terus berlaku, malahan akan menjadi bertambah serius daripada semasa ke semasa. Kalau kita tak buat kebajikan, macam mana nak selesaikan masalah sosial? Sebab itulah jangan pakai cakap saja. Ustaz terlibat secara langsung dalam kebajikan. Saya pun ada rumah anak yatim dekat Gombak. Nak buat kebajikannya bukan senang. Saya dah round seluruh Malaysia, berceramah di semua masjid dan juga surau. Kadang-kadang saya pergi ke setengah surau, minta maaf lah. Ada waktu datang juga kadang terdesak nak gunakan tandas. Tapi macam mana nak buang air kecil? Sebab tandas yang saya masuk itu, pintu ada, kunci tak ada. Dah ada setengah surau lagi hebat, kunci ada, pintu pula tak ada. Jadi saudara dan juga saudari yang saya hormati sekalian, jadi macam-macam kita boleh buat kebajikan. Jadi kalau kita sama-sama bantu, sama-sama buat kebajikan, banyak daripada masalah sosial boleh kita selesaikan. Apa yang saya nak dan apa yang mereka nak di belakang, di dalam lorong, mereka nak bebas. Apa yang mereka nak, apa yang luar mereka nak bebas. Mereka nak balik, mereka nak hidup kehidupan. Mereka tak nak satu hari dibantai 60 orang, 50 orang kerja tapi mereka tak dapat apa. Mereka semua tak nak jahanamkan anak bangsa sendiri. Mereka tak nak jual benda yang menghancurkan kalau mereka tahu itu salah. Tapi siapa mereka nak luahkan kalau benda ni ada galakan, ada permintaan? Bagi saya, tolonglah dengar suara mereka, tolonglah dengar suara kami. Kami bukan nak jadi macam ni. Kami tak nak. Kami tak ingin sedetik untuk jadi macam ni. Bukannya kami tak nak aniaya diri kami, kami tak nak aniaya saudara kami, tapi kerana kedirdikan kami tak ada. Tak ada apa pun yang ingin melihat, nak dengar suara kami, suara mereka. Jangan bunuh saudara kami, jangan bunuh saudara sendiri. Okey ya? Muslimin muslimat sekalian, alhamdulillah. Tujuan kita mengadakan forum ni bukan sekadar nak sedapkan haluan telinga, bukan sekadar hanya nak memenuhkan aktiviti surau, bukan hanya kita sekadar habis forum balik kita rasa semuanya selamat, tak ada apa-apa.
Sebab forum kita ni bukan forum di RTM yang dibayar dengan nilai yang tinggi, yang mereka forum tu dapat glamour dan populariti. Forum kita forum yang bersifat live kepada isu. Kita bukan berteori dalam konteks akademik. Sebab itu kalau tuan-tuan muslimin muslimat, kalau saya dah bawa orang macam ni pun ke depan tuan-tuan pun tuan-tuan tak faham lagi, saya tak reti lah. Esok kalau saya bawa pula pelacur yang mungkin dah insaf yang kita selamatkan, bercerita macam ni pun tuan-tuan tak faham lagi, saya tak tahulah. Esok satu hari saya bawa orang yang murtad yang kita selamatkan, kita suruh bercakap macam ni depan tuan-tuan, tuan-tuan masih tak faham lagi, saya tak tahulah. Saya buat benda ni mengambil risiko yang tinggi. Sebab kerja-kerja nak terlibat dengan memulihkan pesakit gejala sosial ini bukan kerja yang sebarang orang boleh buat. Sebab itu orang-orang akademik dia boleh buat hanya sampai ke tahap kaunseling sahaja. Habis-habis pun dia buat file case, buat penyelidikan, kaunseling, terbitkan buku, keluar statement. Ya, contohlah. Dan orang-orang yang duduk kat jabatan agama pun macam tu juga. Mereka balik Universiti Azhar, balik makan gaji, kemudiannya mereka hanya buat ceramah sana, ceramah sini, buat program musabakah, buat program-program yang lain, panggil menteri sana, panggil menteri sini, mereka syok sendiri. Mereka tak turun padang pun. Dan program-program kita buat ini bukan kita buat seperti jabatan-jabatan lain, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mereka buat pun ada bidang yang mereka mampu. Sebab tu saya kata tadi bahawa nak train manusia yang dah rosak, yang dah terlibat dengan lorong-lorong gelap ini, kita kena ada 3 sifat. Ini yang saya sebutkan kepada para sukarelawan saya, pada facilitator saya, pada jurulatih instruktur saya. Pertama, kita ada sifat murabbi, sifat pendidik, sifat guru. Kita kena ada jiwa mendidik. Ya. Keduanya, kita kena ada sifat enforcement, sifat tegas, sifat berani menyelamatkan, sifat bertempur dengan musuh. Sebab kerja yang kami buat ini akan bertempur dengan kumpulan-kumpulan itu. Yang kumpulan gangster 3 lain ni yang disebut tadi tu, semua ada pistol jenis peluru besi. Yang kita ada pistol air je, kena faham. Nak gambarkan level kerja kita ni terdedah dengan bunuh, terdedah dengan nyawa terancam. Budak-budak perempuan yang kita selamatkan daripada lorong gelap ini, teman-teman lelaki dia cari, gangster-gangster dia cari. Baru ni budak Sarawak yang rosakkan anak dara kita, pergi cari sampai tempat saya, pergi kacau sampai tempat saya. Bila saya buat training dalam camp, dia pergi cari sampai dalam camp. Saya bagi warning kat dia, jangan jejak lagi kaki ke tempat saya. Nak gambarkan kerja kita ni kerja bahaya. Kita terdedah dengan risiko yang tinggi. Bila kita tersepit, kita terdedah dengan risiko bertempur ke, sampai ke tahap mungkin terbunuh atau cedera. Masa itu kawan-kawan kita yang duduk bercakap banyak ni tak ada nak tolong kita. Anda tak ada kuasa lagi nak menyelamatkan umat. Sebab tu kita NGO kena tangani benda ni, kita bangkit. Ini yang kita buat. Sebab tu tuan-tuan nak buat usaha nak memulihkan ini bukannya senang. Risiko dia cukup banyak. Backfire dia cukup banyak. Kami terdedah dengan cukup banyak seram balas. Sama ada daripada pihak musuh, pihak teman lelaki, pihak gangster yang kita selamatkan ni, pihak polis sendiri nak tangkap kita, bukan nak buat silap sikit, siap kena tangkap. Pihak jabatan agama pun kerja nak gam kita je dengan gang uhu, gang gajah, macam-macam. Sebab tu saya kata tadi, kalaulah tuan-tuan kita semua ni boleh buat usaha menyelamatkan, dalam setahun kita boleh selamatkan beratus orang yang duduk lembah maksiat. Dalam setahun kita boleh selamatkan beribu orang yang duduk dalam lembah pelacuran. Saya tak perlu turun kat sini tuan-tuan. Tak perlu kita pergi bawa mekeh macam ni. Tak perlu kita buat kerja teruk-teruk dan minta derma sana sini ni tuan-tuan. Saya boleh buat kerja lain. Tetapi sehingga hari ini saya tengok banyak sangat yang jenis bercakap. Saya duduk dalam pemadam, banyak yang padam. Kalau bercakap dalam seminar berapi-rapi, tapi tak boleh harap nak buat kerja. Nak tolong satu orang yang duduk dalam dunia macam ni pun tak berani nak buat. Sebab itu tuan-tuan, kerja perkit kerja yang sukar. Perkit mewujudkan NGO yang menggabungkan daripada pendedahannya, pencegahannya sehinggalah kepada perawatan, perubatan dan penyelesaian. Jarang-jarang NGO buat sampai ke tahap tu.
Kita menerima kes aduan daripada orang ramai. Kita memberi kaunseling kepada mangsa dan keluarga mangsa. Kita pergi pula turun site, tengok budak-budak buat maksiat, kita pergi tegur, kita pergi cegah, kita pergi ambil risiko, tegur budak-budak buat maksiat di lokasi-lokasi, di lorong-lorong. Kita selamatkan mereka, kemudian kita bawa ke tempat kita buat pula program motivasi. Kita bagi pula mereka ni kesedaran-kesedaran melalui motivasi yang kita adakan tanpa memberi cas yang tinggi. Hanya sekadar nak bayar sewa saja. Mana ada orang buat motivasi hanya sekadar RM80, 3 hari 2 malam, melibatkan 30 orang jurulatih dan fasilitator. Orang buat motivasi hari ni ceramah sekali hari je berapa? 4,000 dolar. Tu dia seorang datuk kita yang pergi ke Singapura baru ni beri motivasi. Sekerat hari je 4,000 dolar. Kita berceramah berjam-jam, pimpin qiyamullah, buat motivasi sampai 3 hari 2 malam sampai nak tumbang letih ibadat. 1 sen pun tak ada, tolong percuma je. Itu nak gambarkan pengorbanan yang kita buat nak pergi ke sekolah-sekolah, menyelamatkan kes pelajar yang bermasalah di sekolah. Dan kemudiannya kita buat motivasi untuk mudi-mudi budak remaja bermasalah ni. Remaja bermasalah ni dia tak boleh buat motivasi ramai-ramai, tak boleh. Dia kena buat motivasi jurulatih ramai, tetapi budak ni sikit. Mungkin jurulatih 30 orang, fasilitator 30 orang, budak ni mungkin 10 orang. Ini yang kita buat di Janda Baik Pahang baru ni. Modul yang berjaya. Kemudiannya kita buat program dialog kepada masyarakat. Ini yang kita buat dekat Al-Falah itu hari. Kita buat kat Bandar Berbangi, kita dialog dengan kerajaan. Kita buat nak dialog, nak beri kesedaran pun kadang-kadang orang dah pandang serong dengan kita. Sebab benda-benda ni patutnya bila kita dah tampil bantu pihak berkuasa patut ucap terima kasih lah. Tu kena faham. Dan kemudiannya dalam situasi yang begini, kita juga kena faham bidang kita ni kita kena ada jiwa kerohanian yang tinggi. Kebanyakan hari ini pakar-pakar motivasi ke orang yang berceramah, orang alim, orang-orang yang duduk keluar TV ni, mereka ni nak cari followers je, nak cari populariti je. Real betul-betul handle cash tak ada pun tuan-tuan. Itu yang realiti yang terjadi. Sebab itu orang yang berceramah hebat dekat UAE, yang bersyarah sana bersyarah sini, kebanyakannya bila keluar dalam TV, keluar saja buat motivasi, siap kena charge tinggi-tinggi bila nak buat, sebab dah ada nama. Mereka nak cari duit. Tapi macam kita ni, kita tahu orang yang terlanjur, kadang mak bapak dah buang, tak ada tempat nak beranak, tak ada tempat, perut sarat ni bunting, dah terlanjur berzina. Baru ni saya cukup terkejut, baru ni seorang budak 3 tempat sekolah menengah Jalan Kebun, perempuan, tudung elok. Lepas itu tiba-tiba dia terbaca mastika, keluar artikel perkit ni, dia hantar SMS kat saya. Bila hantar SMS kat saya, masa tu saya kat Terengganu, dia beritahu dia telah berzina dan dia dah nak takut ke mak ayah dia dan dia nak bunuh diri. Dan kemudiannya kita pujuk datang ke rumah kita. Tiba-tiba bila datang ke rumah kita, kita selidik, rupanya dia main dengan budak sekolah 3 tempat. Dan dia ni ada handphone. Jadi bila dia balik ke rumah, saya tanya dia main kat mana, dia main kat rumah mak bapak dia sendiri. Ketika mak bapak dia pergi kerja. Jadi saya tanya, berapa kali kau berzina? Dalam tempoh 2 bulan, dia berzina dekat 30 kali. Dan saya kata jarak yang awak boleh tahan gian, dia kata dia dah sampai tahap gian, dia tak boleh, tak dapat set. Paling lama saya tak boleh dapat 3 hari. Ketagih dia. Sebab dia melakukan set. Bila saya cek balik panggil mak bapak dia, sungguh sedih tuan-tuan. Rupanya sahabat lama saya sendiri, Masya Allah, pengerusi surau, Tok Imam, maknya ustazah mengajar Quran. Bila dia menangis, saya pun menangis. Sebab saya terlalu pedih. Sebab ini adalah sahabat yang rapat dengan saya, kami sama-sama berjuang dulu. Dan mak dia ustazah mengajar Quran sana sini, tiba-tiba anaknya begini rupanya, sampai ketagih berzina dengan budak perempuan. Dan mereka ini tak tahu ke mana. Kalau tak ada lah perkit, mungkin dia dah bunuh diri dah. Sebab nak mengadu dengan mak ayah, mereka takut. Dan banyak lagi sekarang ni yang kekeh bunting sana, tipu di laki sana, tipu di laki sini, yang duduk dalam pelacuran nak lari, yang duduk dalam murtad dengan Kristian Hindu, kita nak selamatkan balik. Semuanya kerja suka tuan-tuan. Kerja-kerja ni lah yang paling suka. Sebab statement daripada penguatkuasa JAIS membuktikan bahawa daripada 100 kes yang ditangkap, 20% daripadanya orang Melayu berzina, kapa, buat seks dengan orang bukan Islam. 20% daripada 100% yang ditangkap, dengan orang India, dengan orang Cina, dengan Kristian, dengan ini yang terjadi. Jadi sebab itulah benda-benda ini menakutkan tuan-tuan. Anak Tok Imam boleh kena, anak ustaz boleh kena, anak guru boleh kena, anak DO boleh kena, anak polis boleh kena. Ni baru ni polis, saya tak sebutlah, dekat sini je balai polis tu, pangkat korporal.
Datang macam nak menangis jumpa saya. Mengadu, "Ustaz, anak saya tak pernah keluar malam, saya cukup jaga. Saya suruh berniaga dengan mak saya dekat unit 10 sana, berniaga goreng pisang. Tapi dalam berniaga, tahu-tahu saya sedar rupanya dah mengandung 8 bulan. Polis datang jumpa saya. Selama ni polis datang nak tangkap saya. Kali ni polis datang nak minta tolong saya. Macam nak menangis, macam budak-budak. Kesian saya tengok. Sebab itu benda-benda ini berjadi terlalu menular dalam masyarakat. Sebab itulah bila kita tubuhkan rumah kebajikan macam ni, baru saya rasa betul-betul tercabar. Sebab rupanya terlalu ramai mereka-mereka yang jadi mangsa ni. Sebab tu saya kata, Perkit tidak berdiam diri. Kita selain daripada itu, kita buat rumah rawatan. Rumah rawatan Perkit di Ulu Langat sekarang memerlukan dana. Saya baru saja renovation, pasang kipas, pasang wiring semua. Baru saja nak buat kelas kemahiran untuk bengkel jahitan. Bengkel untuk aktiviti dia orang. Nak buat bengkel kraft tangan, nak buat bengkel jahitan, kelas masakan. Jadi kita perlukan, kalau ada mesin jahit ke, tuan-tuan nak sumbang, kita nak bayar wiring pun 900. So dia nak tadi nak pasang kipas apa semua. Kos, kami perlukan kos untuk bangunkan perkhidmatan ini. Ya, kita perlukan kos sebab kita nak sara guru-guru, orang-orang yang mengajar, kata tempat datang membantu ustazah-ustazah yang bantu kita, alhamdulillah, untuk mendidik anak-anak kita ni. Dan kita nak bantu mereka-mereka yang tak ada keluarga buang, tak ngaku anak. Senang je keluarga hari ni. Bila berzina je anak, berambung kau daripada rumah aku. Pergi mampus kau bukan anak aku. Senang je, buang. Jadi dia ni nak menuju ke mana? Ada kes tu menuju ke tempat pelindungan Hindu. Kat Gombak sekarang ni. Duduk dalam tempat pelindungan Hindu sampai sekarang. Masuk Hindu lah. Sebab apa? Sebab dibuang oleh keluarga. Jadi kita sekarang ni terpaksa action sebelum mereka murtad atau mereka bunuh diri. Sebelum berlaku lebih parah lagi, kita kena bertindak. Jadi sebab itulah kerja kami agak berat. Itu tuan-tuan, saya hari besok ni kita ada taklimat untuk membentuk sebuah rumah yang dipanggil RSP, Rumah Sahabat Perkit. Yang perempuan kita dah ada dah rumah kebajikan Perkit, Raudatul Salihah. Sekarang ni kita nak buka di Gombak pula, yang akan dipimpin oleh saudara Hanafiah. Akan pimpin pula ni geng-geng saudara Zul sini, dia akan pimpin grup-grup baru untuk lelaki pula yang kita nak selamatkan. Kita perlu satu tempat. Ini kita nak bina satu rumah tempat pelindungan mereka ini. Kita nak pulihkan dengan modul-modul yang kita ada untuk rawat dan pulihkan mereka. Ini kerja memerlukan berlaku berluasanya zina dan riba dalam qaryah kita ni, masyarakat kita ni, kita biar saja. Faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Maka telah patutlah bagi penduduk taman itu mendapat azab dan bala daripada Allah. Ini amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mempunyai tanggungjawab. Sebab itu kita nak buat latihan ini, kita nak ajar dari segi platform NGO bagaimana kita tak boleh tangkap orang. Yes, kita tak boleh tangkap sebab kita tak ada kuasa. Tapi kita boleh tegur, kita boleh bimbing, kita boleh nasihat, kita boleh buat pusat aduan, kita boleh beri kaunseling, kita boleh buat motivasi, kita boleh pulihkan rawatan syifa, kita boleh buat berbagai-bagai untuk selamatkan mereka ni. Kerana 20 kes daripada 100 kes yang dijalankan, kes tangkapan Dezok, tahu Kelab Malang Dezok, yang dibuat oleh Jawi, daripada 100 mereka yang ditangkap di Kelab Malang itu, mengikut maklumat daripada penguatkuasa Jawi, 20 pasang diberi kaunseling. Dan daripada kes yang 20 pasang beri kaunseling ni, mereka mengucapkan terima kasih kerana membimbing, menyedarkan mereka, dan mereka cukup terhutang budi kerana pihak Jabatan Agama memberikan bimbingan kaunseling. Golongan ini sedar nak balik pada Allah. Tapi yang 80 orang yang nak didakwa itu, hitam Jawi habis-habisan. Mereka bermusuh. Bukannya balik kepada hidayah Tuhan, tapi bermusuh dengan pihak penguasa Jabatan Agama. Sebab itu mangsa-mangsa yang seperti ini jangan kita buat musuh. Kita kena bimbing mereka, kena selamatkan mereka, kena dekati mereka, kena dakwah mereka. Ini yang mesti kita buat. Jangan kita jadikan musuh, kerana mereka ini adalah mangsa-mangsa sistem yang ada dalam negara kita yang tak melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sajalah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan boleh menjadikan panduan kepada kita semua, dan pendedahan forum yang kita jalankan pada hari ini jangan habis setakat ini saja. Jadi sebab itu kita nak masyarakat sedar, orang ramai sedar, dan usaha pengembelingan secara bersepadu menangani gejala ini naklah kita lakukan secara bersama. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam.